Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Zati Rashid dalam Liputan Sirius. Seorang ahli perniagaan Singapura dituduh melakukan rompakan terancang bagi mengaut keuntungan ketika pandemik dengan menaikkan harga bekalan perubatan kepada Filipina. Presiden Farmali Pharmaceutical Corporation Farmali Huang Zuyen 31 menjadi suspek utama siasatan jawatan kuasa Blue Ribbon Dewan Senat Filipina. Ketika COVID-19 Mac lalu, kerajaan Filipina beralih kepada Farmali untuk mendapatkan bekalan perubatan seperti kit ujian, topeng muka dan peralatan perlindungan diri PPE. Bagaimanapun, Farmali didakwa tidak mempunyai stok PPE dan tiada sumber keuangan untuk membeli barangan yang perlu dibekalkan sehingga terpaksa meminjam wang daripada ahli perniagaan Cina. Farmali membeli bekalan daripada Tigerfield Marketing Corporation Tigerfield, sebuah syarikat pembekalan perubatan tempatan. Ia sekaligus bertindak sebagai orang tengah dengan membeli bekalan daripada Green Trans Trading International Green Trans, sebuah syarikat yang diperbadankan di Filipina yang kemudiannya dijual kepada Farmali. Dalam proses itu, harga dinaikkan dengan ketara. Malah orang tengah didakwa mendapat keuntungan daripada peningkatan permintaan untuk bekalan sewaktu pandemik. Sejak perbicaraan bulan lalu, Huang menafikan dakwaan rasuah dan dia kemudian mengeluarkan kenyataan umum mengenai perkara itu. Pengerusi jawatan kuasa Blue Ribbon, Senator Richard J. Gordon berkata, apa yang dilakukan orang tengah itu adalah rompakan terancang dana awam milik rakyat Filipina. Mahkamah mengeluarkan perintah larangan bercakap terhadap peguam pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Sehubungan itu, butiran keterangan Suu Kyi yang memberi keterangan di mahkamah buat pertama kali berhubung beberapa kes terhadapnya tidak dapat didedahkan kepada umum. Sejak minggu lalu, kesemua peguam mewakili kes Suu Kyi dilarang memberikan maklumat lanjut mengenai prosiding berkenaan di luar mahkamah termasuk kepada media. Sidang mahkamah juga ditutup untuk wartawan dan orang awam serta pendakwa raya tidak boleh memberi kenyataan dan media yang dikawal kerajaan juga tidak melaporkan secara langsung mengenai perbicaraan itu. Peguam berulang kali cuba untuk menggugurkan kes tetapi gagal atas tuduhan menghasut. Peguam menjelaskan tiada tanggungjawab dalam kritikan terhadap rampasan kuasa itu serta meminta ia dibantah secara meluas ekoran mereka sudah pun ditahan ketika ini. Suu Kyi ditahan sejak 1 Februari lalu apabila junta tentera merampas kuasa dan menggulingkan kerajaannya. Tentera junta berkata, mereka melakukan tindakan ini kerana terdapat kesalahan penipuan besar-besaran namun tuduhan dibantah penduduk negara ini yang bertindak mengadakan tunjuk perasaan besar-besaran. Mahkamah India membenarkan permohonan ikat jamin ke atas Aryan Khan iaitu anak bintang Bollywood Shah Rukh Khan yang telah ditahan agensi narkotik atas tuduhan berkaitan rampasan dadah. Isu dadah ini telah mencetuskan kontroversi berikutan timbul dakwaan manipulasi saksi, bukti palsu serta tuduhan cuba memeras berjuta dolar sebagai tebusan daripada bintang filem ini. Mahkamah Tinggi Bombay membenarkan permohonan ikat jamin ke atas Aryan dan dua lagi yang berkaitan dengan kes berkenaan. Sebelum ini, seorang menteri kerajaan Maharashtra, Nawab Malik, menuduh agensi dadah yang dikawal kerajaan persekutuan tidak mempunyai kes kukuh ke atas anak lelaki pelakon itu. Malah, media tempatan juga melaporkan tiada dadah ditemui pada Aryan. Dalam pada itu, pihak polis menahan Kiran Gosavi, lelaki yang dikatakan sebagai penyiasat persendirian dan menjadi saksi kes dadah berkenaan. Bekas Gubernur New York Andrew Cuomo didakwa atas pertuduhan jenayah seks membabitkan salah laku menyentuh secara paksa semalam. Ia adalah pertuduhan pertama difailkan selepas beliau terpaksa meletak jawatan tahun ini susulan pelbagai dakwaan gangguan seksual lain. Berdasarkan aduan terbabit, Cuomo didakwa meletakkan tangan pada blaus mangsa dan memegang payudara kiri wanita itu pada Disember 2020. Ia difailkan oleh pejabat Sheriff Albany County bagi pihak New York. Mahkamah Bandar Albany memerintahkan Cuomo untuk hadir ke mahkamah pada jam 2.30 petang 17 November depan. Terdahulu, Cuomo 63 meletak jawatan pada Ogos lalu selepas Peguam Negara Letitia James mengeluarkan satu laporan tidak bersifat jenayah
bahawa beliau didakwa melakukan gangguan seksual terhadap 11 wanita meliputi bekas pekerja. Bagaimanapun, Kumo menafikan sekeras-kerasnya tuduhan itu serta mendakwa beliau adalah mangsa dendam politik. Sekian dahulu liputan serius, teruskan menonton rancangan menarik yang bakal menyusul selepas ini.